Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama hadir ke masjid untuk salat berjemaah dan meluangkan masa untuk kita memetik serba sedikit ilmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini masih lagi kita membincangkan bab beriman kepada para malaikat. Musannif bawa tajuk beriman kepada malaikat ni panjang, hampir detail lah. Dan semua malaikat yang ditugaskan untuk jaga manusia dan jaga alam dicerita dan dibawa dengan hadis yang sahih. Pada malam ini antara kita kena percaya, yakin wujudnya malaikat yang ditugaskan melaknat orang yang mengajukan senjata kepada orang yang bukan musuhnya pada syarak. Jadi tajuk malam ni yang dibawa oleh musannif, kita guna senjata tajam, kita acu kat orang. Dan yang orang itu bukan musuh pada syarak, bukan musuh Islam. Tak saja-saja gurau ko, acu memang nak tes sungguh ti ko. Dua-dua itu adalah salah pada hukum syarak. Dan masa tu malaikat yang jaga, ada satu malaikat yang jaga dak menulis kerja kita buat apa dak acu senjata tajam kat orang. Inilah hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacukan kepada saudara Islamnya dengan sembarang senjata yang membahayakan, semua senjata yang bahaya, parang, golok, lembing, apatah lagi bedih, duk bedih orang. Lo ni bedih kerek lik kita dengan lik siye. Kokah-kokah pasir putih, kokah-kokah macam bedih. Bedih pun beli coklat. Sebab apa? Sebab tak ada dalam ni ruh imaniyah. Aku buat ni malaikat ada duk tulis. Inilah malaikat kita nak bicara ni. Percaya malaikat bukan akak berorong gitu. Setiap barang PA yang kita buat ada tugas malaikat jaga. Sehingga kita pegang senjata, kita acu, tidak nak bunuh dia, acu saja. Sudah cukup Allah laknat orang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau kita acu kat orang, sesungguhnya malaikat akan melaknatnya. Malaikat laknat perbuatan yang tidak baik. Apa kira tak ada kerja lain kau duk acu golok, masuklah masuk kau tetok demo. Jangan begitu je kita punya ayat ni. Lah ni makin hebat orang guna ayat ni. Marilah mari kau berdeh demo. Sama ada acu dalam bentuk senjata ataupun acu dalam bentuk kata-kata ugutan bunuh, semua tu haram dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jangan gurau main bagi lagu ni. Dan sesungguhnya malaikat melaknat si pengaju sekalipun yang diacukan itu kepadanya saudaranya yang seibu sebapa. Sekalipun adik-beradik gurau pun Tuhan laknat, malaikat laknat. Ada orang kita ni juga gurau beruk. Tahu orang panggil gurau beruk. Parahnya buat gurau main dengan adik-beradik.
Sekalipun Nabi kata adik-beradik ibu sebapa tak boleh buat gorah barang. Dah, sebab kita tak tahu takdir Tuhan ni. Telucuk tangi, sekelip mata matilah. Ada kata, dah. Tapi minta jauh. Oleh sebab itu Nabi perintah dalam hadis ni jauh lebih awal. Jangan cuba benda gini. Kegunaan senjata yang tajam atau sebagainya hanya untuk menghadapi musuh pada syarat. Kata musannif, boleh kita guna senjata dos irona leng pergi kat Israel tu pikul parai, pikul golok, pikul lembing, ada bedi bawa bedi M60 ke, nah ada motor ke pergi. Tak boleh pergi jalan halal, tentu dah tak boleh pergi jalan halal, kena pergi jalan haram. Maksudnya jalan nak cok passport tak boleh pergi, tak ada saya kabut boleh lepas. Sempadan nak sepadan di negara Mesir, sepadan Rapah payah. Dah kita bisa pergilah. Pergilah lagu mana cara pun. Asal kau siapa? Ini maksud yang dibenarkan oleh syarak. Lawan musuh yang menghancurkan negara Islam. Palestin, Gaza. Kalau lok dia sajanya cicil malai. Kalau terang tahu apa kita, agak-agak lagu mana nak pergi ke dak? Nah, hak angguk tak apa, duk neng kawan ada 2 juta duit pergi tak kedai mu habis piti. Kawan ada kata berjedih 3 putih pergi kedai tak ada, klik tak klik buat klik keran dah. Orang Palestin memang hobi dia dah mati syahid dan jadi habit dia dah. Oh tu tak pelik. Peras tahu mana. Gi wartawan gi jumpa temu ramah dia suka main. Tidur celah-celah roti bangun dia tu suka main. Sebab semangat di jihad dia tinggi. Sebab dia hidup dengan susah. Kita hidup dengan mewah, tu orang ajak pergi ada. Nah, payah. Dah, oleh sebab itu kata musannif, kalau ada senjata, ada senapai, ada bedi dah bijak sangat, mungkin lawan musuh. Musuh yang dibenarkan dengan syarak. Siapa dia musuh yang dibenarkan syarak? Orang kafir yang lawan pemerintah Islam, syarak benar. Orang kafir yang taat kepada pemerintahan Islam, haram kita bunuh dia. Nah, kita cuba fikir molek, nak kita duduk kecil negara Palestin hampir menjadi pelarian di negara kita. Kita Malaysia apa kurangnya? Apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan tengok, perhati molek dengan otak yang waras. Jangan letak politik depan, fikir dengan otak yang waras. Kuasa politik, kuasa ekonomi, kalau dia bukan orang Islam pegang, ambo nak ngajar atas masjid ni mustahil boleh. Lebih-lebih lagi kecek pasal hukum yang berkaitan dengan membunuh, hukum yang berkaitan dengan jinayah, tak boleh tuan. Nah, sikit lagi nak bar pun tidak mustahil, tak boleh. Kalau dia orang bukan Islam, kuasa politik di negara kita. Cuba fikir molek. Nah, ini Nabi sebut, kalau mu rasa mu hebat, mu lawan lah musuh yang lawan Islam. Mu jangan duk lawan sama putih. Hak duk berdeh macam kau pasal putih, sama Melayu je. Dalam IC agama Islam lagi. Tak ada hero duk bunuh sama sendiri. Bisa bunuh orang kafir lah. Pergi kat Israel tu ramah puak. Dah, Israel laknatullah tu. Hak tak mati ramah lagi. Nah, ikut jalan yang dibenarkan oleh syarak. Bukan untuk tujuan kepada orang yang diwajibkan kita bersikap aman damai terhadap mereka. Kata pengarang, bukan sesama orang yang diwajibkan kita jaga darah dia, kita jaga jasad dia. Siapa dia? Islam melarang bunuh-membunuh sesama Islam. Maknanya bunuh orang Islam sama Islam dilarang dan diharamkan dan dijatuhkan hukum bunuh mengikut hukum syarak. Al-qatlu bil qatl, al-hurru bir hurr. Nak bunuh dengan bunuh, luka dengan luka, kerak tangan dengan kerak tangan, itu hukum Tuhan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran begitu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas. Wahai orang yang beriman,
difardukan, diwajibkan atas kamu hukuman qisas. Qisas ni bunuh balas. Orang bunuh kita, kita bunuh dia. Bukan, jangan salah tafsir. Yang boleh menjatuhkan hukum yang bunuh balas adalah kerajaan. Kerajaan lagu mana? Kerajaan yang melaksanakan Islam, kerajaan yang melaksanakan hukum Islam, bukan kerajaan yang agama Islam. Hukum Islam dia tinggal. Maka berlaku pembunuhan, orang yang membunuh dilepas dengan denda 200 riyal. Kalau kita taksir hak dia bunuh anak kita, orang yang kena bunuh mati, pembunuh tak mati, denda 200 riyal, kita suka ke tak? Kalau sukanya kahwin anak kahwin mati, orang yang bunuh anak kahwin denda 200 riyal. Kalau tuan-tuan kata kita tuan-tuan tu gila, tak normal. Sebab nyawa manusia tidak ada nilai. 200 riyal boleh pergi beli nyawa kedai kopi, boleh pergi beli nyawa 200 riyal di farmasi. Nabi kata dalam satu hadis, nyawa manusia tidak ada nilai dan boleh dijual beli. Oleh sebab itu hukum bunuh dengan hukum bunuh. Siapa dia yang perlu jatuh? Kerajaan yang perlu laksana. Kena faham molek. InsyaAllah kalau lama panjang umur, habis kita ni mau baca satu kitab yang masyhur, Ahkamul Jinayah, yang dikarang oleh Wahabah Zuhaili, 2 jilid. Biar kita ngaji sampai habis hukum Islam, biar kita faham molek. Lo ni kita sedap buat apa hukum bunuh, moga tak kena anak kita, terah kena anak kita. Perasaan tidak puas hati selagi tidak laksana hukum Allah. Denda 2,000, denda 100,000 tak ada lagi. Anak kita duduk dalam kubur, orang bunuh bebas. Suka 100,000 boleh betih dia. Sukanya aku, anak aku mati tapi aku boleh 100,000. Ada orang gitu? Ada tuan-tuan. Di akhir zaman manusia lebih penting wang ringgit daripada anak. Ada. Yang kata tak ada. Oh tu ada hukum. Kalau tidak Tuhan tu turun hukum hudud, hukum jenayah. Tak, luka dengan luka. Kalau dia potong jari kita, tetap putus 4 anak jari. Hukum syarak mesti kerak 4 jari dia. Itu makna bil qisas, atau balik apa yang dia buat kepada orang lain. Tak apa, itu dibenarkan. Kalau saja-saja nak main-main dengan senjata, diharamkan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa perbuatan mengacukan senjata kepada orang yang bukan musuh, walaupun orang itu saudara kandung, atau hanya dengan tujuan olok-olok, main-main, olok-olok, gora bewok. Nah, dan bergurau senda. Gora, gora apa lagu ni? Atau boleh gora bewok lagu ni. Maka hukumnya bukan sahaja dilarang keras. Dilarang keras di sini hukumnya haram dalam Islam, bahkan dilaknat. Setiap saat, setiap second, setiap jam, setiap minit duduk dalam dilaknat oleh Allah dan malaikat Allah, kerana perbuatan yang berbahaya itu bertentangan dengan tujuan penggunaan senjata dalam syarak. Bukan tujuan gitu. Senjata ada macam-macam senjata yang dicipta bukan untuk buat gurang, itu untuk buat perang. Gunalah di medan yang dibenarkan oleh syarak. Tak, ni ada bede buat bunuh saing, upah 500 riyal, bunuh saing gu balak. Gu baik 500 riyal, alik siap. Tak, 50. Tak, 50 riyal, 500 bat. Murah lagi. Tak, jangan main-main dak, sebab benda ni akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu yang kedua, yang keseterusnya, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan melaknat sesiapa yang menyeksa haiwan, yang dibawa oleh pengarang musannif hadis yang ke-47. Tuhan laknat siapa-siapa menyeksa binatang, haiwan. Dah 2-3 bulan, 2-3 tahun lepas ada bubuh kucing yang masih basuh wera dah. Ni benda-benda seumpama ini dah adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam warning manusia
walaupun kepada haiwan, binatang, kucing sekalipun tak boleh buat nyanyi dia. Haram. Ada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, an Ibn Umar radhiyallahu anha, radhiyallahu alaihuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: man masala bihayawani fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Tabarani. Ada malaikat yang Tuhan tugas dia jaga binatang. Siapa buat nyanyi dia terus ditulis dosa. Siapa buat baik dia terus ditulis pahala. Jangan kita duduk saja-saja ambil kayu pok atas kepala kucing, pe kucing. Kita ingat tak ada. Oh, yang hobi kau bunuh kucing. Oh, ada lagu tu elok ni. Oh, hobi dia bunuh binatang. Saja-saja bunuh dengan tidak ada asbab, boleh dosa. Nabi sabda, maksudnya sesiapa yang menyeksa haiwan dengan mengheret, mengobek, mencabut atau mengalir mana-mana anggotanya, maka ditimpa atasnya laknat Allah dan malaikat serta manusia. Dah, binatang kalau kita pegang, dah, lembu ke, kuba ke, binatang hak jinak kita pegang, dah. Jangan kita paksa dia sehingga menyakitkan dia. Boleh buat galau macam begitu, buat galau lembu. Lah ni orang tak galau dah lembu. Jangan buat belaga lembu. Bukan lembu pegang untuk buat belaga. Semua kerja buat manusia tu, buat belaga, dah. Malaikat tulis. Berapa kali mu belaga dengan lembu ni benar. Malaikat tulis belaga. Dah. Mu jangan pukul dia hingga dia menyakiti. Mu jangan cabut bulu dia, cabut ekor dia sehingga dia sakit. Nabi lagi. Dan haiwan juga merasa sakit seperti mana manusia apabila mana-mana anggota badannya dipukul. Kata musannif, dalam hadis ni Nabi sebut binatang pun serupa dengan manusia. Kita kata dia serupa kata kita sakit ke tak? Kalau kita sakit, dia pun sakit. Hak tu helak nak kalau kita buat zalim ke binatang. Dan tuan-tuan yang ingat, tak boleh buat zalim kepada binatang, dah, atau ditikam dan sebagainya, dah. Tikam binatang sewenang-wenangnya, dah. Kalau bawa ular tu lain, binatang yang berbisa, yang membahayakan, dah, sunat dibunuh. Bukan haram, sunat. Cicak, lipai, benda-benda berbisa dan menyijikkan, cuma tikus, anjing. Nah, cuma tuan-tuan tengok anjing. Siapa hal tu siapa kalau ada dia? Depan sekolah pelagak tu siapa? Siapa-siapa duduk dalam tu naik pagi tengok. Bukan nasia kucah siapa hal tu siapa? Anjing. Tapi ada nasia yang agama Islam, wera dia peluk anjing, dia senyum anjing, tuai pakai tudung. Tuan-tuan kena beza. Binatang yang latif dengan binatang yang haram tak serupa. Kucing binatang lembut, binatang jinak yang tak apa perah, tak atas rumah tak apa. Anjing tak boleh buat sama taraf dengan kucing. Lah ni orang kita tak faham. Dia ingat ke anjing tu serupa dengan kucing. Khususnya dalam mazhab Syafi'i haram. Hadis sahih Nabi sebut dalam satu hadis, dah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, apabila anjing masuk rumah dia, jilat makuk pinggan dia, Nabi suruh sahabat ni sama. Hadis ni panjang. Dalam bab samuk menyamuk bekas yang telah dijilat oleh anjing. Ambos lagi dua ni.
Ada seorang Malaysia telefon kamu, Ustaz, ada dalil kau hanya itu dari Najis. Lah, supaya duduk jamin tahun 70. Orang hok tanya, lah ni sehari dua ni. Apabila orang berak, orang perak hanya atau omong, orang wak tidur dengan hanya, bubuh hanya lah kereta, supaya orang Cina, orang Melayu Islam. Maka kita hok tengok, mari soalan. Jolo kau hari hanya ni. Sebab orang duduk buat benda tu. Tuan-tuan ingat, kita orang ngaji, sekalipun orang Islam buat, belum tentu benda tu halal. Ramai mana orang Islam minum arak? Halal ke arak? Kalau kerana ramai orang buat, halal. Ramai mana orang Islam buat pinjaman bank yang ada interest riba? Ramai mana? Kalau ramai orang Islam buat riba tu halal, jangan duduk begitu kepala kita orang Islam. Sebab Allah sebut Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku halalkan jual beli dan aku haram riba. Sekalipun seluruh manusia buat riba, tidak maknanya riba itu halal. Supaya juga anjing saat ni. Kiwera duduk dekat anjing, duduk peluk anjing. Halal ke Ustaz pergi anjing? Pergi anjing. Ada ke hadis? Dia tanya apa gitu? Amo naik Islam. Supaya malam ni. Kata mu ni supaya hidup jamai 70. Tak erti itu lalu. Anjing sama tarah dengan babi. Najis mughallaz. Najis mughallaz. Najis yang terlalu berat. Tak boleh basuh. Mudah-mudah. Kena samuk dengan air tanah. Kena basuh 7 kali air. Kita perut. Dalam wera pakai tudung. Allah baiknya dia dengan ni. Apa dia ambil dalil? Sahabat masuk syurga kerana bantu anjing lapar minum air. Jadi boleh perut lah kerana dalil tu. Dalil tu masuk syurga sahabat kerana dia ihsan kepada anjing yang lapar air jelek. Daripada dia minum ke dia rela pecah kasut, cebok air dalam telaga dengan tali yang panjang, dia karang naik air, dia minumkan anjing yang lapar daripada pasir. Bukan dia ambil perut rumah kita, buat dekat le tidur dak. Nak tahu asbab wuruk hadis, tak serupa. Ni gomo ikut dia ngaji dak. Sebab wari hadis tu kerana sahabat tengok anjing tu lapar ke darah. Tak ada air di padang pasir, maka dia perintah untuk memberi makan dia. Ihsan ke binatang tu boleh masuk surga. Bukan suruh mu perut atas rumah anjing. Tak payah sebab tak ngaji. Ya Allah. Lo ni tuan-tuan tahu tak? Dunia wear. So dunia tengok. Peruannya tahu mau kucing, kelemu anak kek ada 7 ekor. Tidur situ, semaya situ, sah ke tak semaya? Apabila najis muwalladhah, syarat sah semaya mesti suci pada najis. Walaupun bulu solat, anjing tetap najis muwalladhah. Basah semaya. Nyamik adih sahabat masuk surga ke minum air. Boleh pergi anjing mu dia. Nak minum air juga. Allah tak erti kita lalu ya Allah. Inilah barang orang suruh ngaji. Orang suruh dengar. Ni buat balah dengan masjid. Itu pagar masjid pun tak kena. Nak tunggu nanti sakit 3 tahun duk iyak-iyak baru panggil tu imam mai ajak baru kena habis tu masjid. Kita orang reti jangan sampai tahap tu. Anjing tetap najis muwalladhah. Jangan main-main perah. Pergi negara Arab ramai orang Islam perah. Negara Arab mazhab lain. Mazhab Hanafi boleh perah anjing. Itu dengan sebab dua syarat. Yang pertama mau perah anjing kerana nak jadikan dia sebagai sebagai apa? Buruan. Berapa tahun mau nak buru kamu? Anjing. Buat ikat cicok anjing. Ni, balotoknya kesok. Perah anjing buat buru, buat pergi dalam hotel, buat ikat ni. Tak apalah. Perah anjing duduk dalam kebun, buat ambak kera, turun upih, pucuk sawi. Ada asbab 2. Yang kedua, untuk jaga tanaman, ternakan, buat perah kuda, buat jaga kandai kambing besar, gunanya 2 asbab boleh perah. Kalau tak ada rumah, ada 2 sebab tu.
ono ayatnya kena ngaji. Dimaafkan dalam mazhab Syafi'i pun dimaaf supaya bomba. Boleh pakai anjing peransik. Bomba ada anjing peransik. Tak apa, itu suatu alat kepentingan untuk negara. Itu pun kalau kena dia wajib kena sama. Ikut perbersihan yang sebagaimana ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh pakai terdah gitu. Dah, kena faham mulai anak-anak kita di akhir zaman ni pelik. Law ni kita kalau bunyi orang perang anjing, kapu rasa pelik. Law ni tak pelik. Belana orang kapu perang anjing. Orang bukan orang kafir, orang Islam perang anjing. Kita tengok, geli gemih dah tengok. Duk lewat kaki. Anjing ni tabiat dia lidah tubik. Tak ada anjing lidah duk dalam. Kalau anjing lidah duk dalam bukan anjing. Dimaafkan dalam mazhab Syafi'i setuh dengan binatang yang namanya anjing seandainya kering sama kering. Kalau kering dengan basah terus jadi najis mughalladhah. Pada lidah duk jelek titik air liur tak. Supaya orang kena seruk lah tubik air liur biasa bek tubik air liur. Gitulah tabiat anjing tubik air liur sama. Pas tabiat anjing dia akan jumpa barang dia akan jilat. Makuk pinggan, makuk air, bekas air, ya kejilat. Waktu hadis asal haram dan najis mughalladhah ni, hadis Nabi tegur sahabat apabila dia perang anjing jilat makannya pinggan, makuk pinggan dia, Nabi suruh samuk. Cerita hadis ni panjang, nanti kita ngaji mula ni. Nak berhabis ni. Jangan main-main dah. Hak najis tetap najis. Dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang menyakitkan badannya dan anggotanya dengan apa cara pun jika tidak ada sesuatu sebab yang memerlukan. Nabi berkata suruh baik dengan haiwan selagi dia tidak ada sebab. Kalau dia ada sebab berbahaya, contohnya rimah ambil pera dari rumah tak lama mati tu kekal rimah. Tak payah baik dengan rimah. Dan walaupun kecil, dia bagi itu bagi besar. Itu ada sebab untuk dibunuh, maka dimaafkan. Boleh bunuh. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang melakukan perbuatan kejam dan ganas yang dilaknat oleh Allah dan malaikatnya serta seluruh umat manusia yang berperi kemanusiaan. Siapa-siapa jamin budak hari tu suka ikat bewok di ekor basikal. Hamba dengar lagi, hamba nakal kot jamin kecil. Bewok hidup dia tambah ekor, dia tambah di basikal, dia gatih atas jalan batu. Bengong bewok tu. Duduk jalan kau susah. Jamin gitu, nyakit. Kena taubat, start malam ni kena taubat. Mereka tulis dosa kita buat hari tu. Kita tolong. Ular lidi so. Dekau ular lidi ni kata ponyo ni pekau naik. Pusing wak baling. Iu lepas zoom naik tak ponyo ular lidi. Zalimnya ke binatang. Haram tuan-tuan. Wak zalim ni bukan ke manusia. Ke binatang sama taraf dengan manusia. Sama-sama zalim dan haram. Kena taubat. Malaikat tulis belakang. Dah kita duk buat hari tu, kita duk serah tak ada gapo, kita tak ngaji. Sedangkan Tuhan latih malaikat khusus untuk tulis bagian ni. Mu jaga setara mana binatang. Mu buat zalim setara mana binatang. Malaikat tulis. Dan kita kena yakin malaikat ni pegawai Tuhan. Wajib percaya. Bukan Nabi sebut main-main. Baik gini dah. Oleh kerana perbuatan yang ganas itu bertentangan dengan peri kemanusiaan, maka di sana sini tak terdirinya jemaah-jemaah atau pertubuhan yang bertujuan melindungi dan menjaga keselamatan haiwan yang tidak berdosa. Dan adanya persatuan, adanya pertubuhan yang melindungi binatang, melindungi haiwan tu baguslah. Satu badan yang baik. Contohnya hak wera kucing hari tu bawa ke mahkamah, dia kena hukum hak buh dalam mesin basuh pusing kucing. Allah, dah lah dia buat jahat, dia wera so orang tengok jahat dia.
Ni royak manusia di akhir zaman, apabila dia buat jahat, dia nak suruh semua manusia tengok dia jahat. Nak royak dia ni hebat, jahat dia. Kalau zaman gitu orang buat jahat, dia sorang tahu senyap-senyap. Jangan royak kau orang. Bezanya orang jahat lo ni dengan orang jahat zaman gitu. Orang jahat lo ni dia bangga dengan kejahatan dia apabila orang tengok. Ini petanda akhir zaman. Tak, Nabi sebut dalam hadis, orang yang jahat, orang yang zalim, dia bangga dengan kejahatan, kezaliman sehingga dia memberitahu kepada khalayak ramai. Ni perangai orang lah ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita rasa takut. Kita orang ahli masjid, kita orang ngaji, kita kena ada beza dalam kepala otak kita. Jangan akak supaya berlaku bahaya tuan-tuan. Malam ni nak baca sehadis lagi. Hadis 47. Di antara malaikat juga ada yang tugaskan melaknat orang yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan kecacatan. Ni dalam bab jual beli. Ni ramah kena. Bab jual beli ni Tuhan latih seorang malaikat jaga jual beli hak kita buat. Betul ke tak dengan syarat. Jual beli ni masuk belakang. Mun nego pasir ko, mun nego batu ko, mun nego buah tamar ko, mun nego buah pisang ko, mun nego buah lima ko. Semua barang perniagaan yang ada unsur jual beli, kalau tidak jelas pada barang tersebut, menipu ciri-ciri barang tersebut haram. Dan malaikat sedang menulis apa yang kamu menipu dalam jual beli. Ni ramah dah. An Wa'il bin Asqa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a aiban la yubayyinahu lam yazal fi maqtillah wa lam yazalil malaikatu tal'anuhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah. Maksudnya daripada Wa'il bin Asqa radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan kecacatan itu kepada pembelinya. Dia jual barang, dia susu hak cacat, dia tak royak molek. Dia letak hak molek di atas, hak buruk di bawah. Ramah ikan ko, ikan hijau duduk di atas mata biru hijau, oleh bawah mata merah. Tang jual 15 hias kilo belakang, hak merah dengan hijau serupa. Kalau dia kelas suku, hak hijau 15 hias, hak merah 5 hias. Mata lah, bukan merah ikan merah. Tak apa, Nabi kata mu kena jelas ciri cacat dia. Hak ni yang berjual ikan, hak segar, hak baru naik, mata hijau lagi, isai pun merah lagi, darah pun ada pada isai. Dah 50 kilo ikan tegiri. Hak ni ikan tegiri juga, mata merah, isai putih dah, daging lembek dah, boleh buat ngasih. Dah 15 kilo. Ciri jelas. Tapi apabila gaul dua tu, akak bawah atas 50 belakang. Hak mata merah pun 50, hak mata hijau pun 50, hak isai putih pun 50. Betul tak kita mikir dengan otak? Tak secara lagi hak Nabi lari dengan otak. Dengan otak pun salah dah. Makna ada benda cacat, kita gaul dengan benda comel. Siapa saja benda cacat dengan benda comel, kita akak bangun semua bagi hamba comel. Haram dah. Itu dalam perniagaan, hati-hati tuan-tuan. Ada 3 sifat yang jadi haram. Dan dalam perniagaan ada 3 cara mudah orang nipu. Man ghasyana falaysa minna. Dalam nego siapa dia nipu tu tak ngaku mak. Man ghasyana falaysa minna. Siapa-siapa menipu, berbohong, aku tak ngaku mak di akhirat. Dan Nabi tak ngaku mak tu ahli neraka ada kata. Sesiapa yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan tidak menerangkan cacatannya, dia sembunyi cacat.
Kalau dia royak, hak ni lembu kawin, 4 kaki pendek so. 4 kaki, 3 sama so kaki kecok. Tak, hak ni lembu kawin, molek, tak kecok, gemuk, sama gemuk tapi hak ni kecok, hak ni tak kecok. Hak ni 5,000, hak ni 4,000. Jelas. Oh, kawin nak kecok, sebab kawin tidak nak makan kecok, kan nak makan daging. Bukan cerita nak rebel lagu lain, nak akikah lagu lain, hal nak beli barang. Biar jelas sedemikian. Baru lepas kita daripada ciri yang tidak jelas. Hak Nabi kata siapa-siapa susuk ciri kecacatan, dia bangun bagi dia comel belakang, haram. Walimah. Hak buruk di bawah atas comel. Kita beli 3 kilo, klik mari 5 butir hak buruknya bubuk. Bagi buruk, orang jual pun tak makan. Lepas tu mau jual kau apa kau beli? Orang beli ya beli, nak beli nak boleh makan. Orang nak tahu, tak saya jual dulu pun tahu. Oh tu jadi haram tu. Sebab di situ wujud unsur kezaliman kepada pembeli. Supaya boleh pasal lah kita pergi beli. Telionya kita. Telio apa? Akak tayar ke Tegal lah, besar. Baru ni, puasa baru ni 5 rias putih. Puasa ni 10 rias putih. Dia rasa lah. Dia pun buku. Kita beli sebab apa? Kita ada pecah liu nak makan. Ni buku kita buka, nak buka puasa kat dia, irak kerak dah, serak 10. Ada 10 orang nak. Puak alam mulut masa puri. Apa perasaan kita? Menapai beruk ni jual basi, tidak gitu kalau bahasa kasar. Itu unsur apa lagu tu? Unsur penipuan dan kezaliman. Setiap pembeli hasrat dia beli nak makan. Tu hak jual dia tahu dah. Hak ni hak baru, hak ni hak isi peti, hak ni hak buku, hak ni hak perangat. Cakap dia tak tahu bagi dia jual. Maka dia menyusut ciri kebenaran, hak tu jadi haram tu. Jual boleh puasa buat benda haram. Allahu akbar. Tak usah nego lah kalau nak nipu boleh puasa. Boleh tak puasa boleh nipu, tak boleh juga. Nak ayatnya kalau boleh puasa pun nipu, boleh tak puasa 10 kali tipu. Sebab apa? Sebab dia tak mari perasaan takut sikit abuk nak nipu orang. Seolah-olah hobi dah boleh tipu. Oh hari ni laku bersih meja, laku belakang. Oh duk lebih 3 hari pun laku. Orang lapar ke darah puasa ni beli belakang. Ni pala otak orang jual, hak ni hak bunuh. Sedangkan Islam dah lagi. Tu atas meja hak ni stopak, hak ni stopak. Hak ni sok hak panah, hak mari lagi tak laku, ada 10 jabih. Hak ni sok hak hari ni yang mau buat. Kalau hak ni 10 hiasan jabih, hak baru ni 15 hiasan jabih. Jelas. Kawin nak murah biar hak panah mari pun kawin minat makan barang panah. Tak apa beli. Jelas halal. Ciri kita royak molek. Ni kawin masuk pagi ni duk tengah gelegok ke ubah lejabih. Waktu mahal sikit 15 hiasan sepi. Ni tipu dah larak. Kita beli apa habis ring arak nak buka puasa. Buka takak putih aku tak putus kali air. Benar. Hok 3 hari duk letih. Malaikat tulis kerjamu tu sosok walaupun boleh puasa kena ingat molek. Bahkan boleh puasa setengah ulama kata kalau menipu ganda. Tidak sekali-kali. Tuhan sebut dalam Al-Quran man jaa bil hasanati falahu asyra amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa dia buat satu benda baik, Tuhan beri 10. Siapa dia buat benda jahat, 1, tetap balas dosa satu. Tak kira boleh puasa tidak boleh puasa. Tuhan ni maha kaya. Tapi boleh buat kita nipu hangit. Sebab tak ngaji lah. Orang ngajar tak dengar. Orang ngajar kau duk kata kau ngajar ni memang nak kata kau kata awak nak apa ke lembu tak ada otak, tak ada akal. Nak suruh orang di jalan betul lembu tak apa jalan kat atas batas, kat bawah batas, kat atas parit tak apa je kakak lembu. Orang ni nak jalan atas dasar syarak. Penak nasihat nak ya tuan-tuan. Tak, ambo lah kalau ambo jadi tukar umur dengan tukar manusia ngajar lebih mudah tukar umur. Ngajar manusia ni payah tuan-tuan. Tukar umur kayu tak ada kata nanti ni takut aku tak betul, tak ada kayu kata gitu. Kita kalau ngajar kasar sikit Allah ustaz juga kasar bahasa natai main-main. Ngepeklah ni. Oh ustaz juga ngajar lama, orang ngok bel lama dah hisap tak berhenti lagi. Ngepek.
Kalau kita jadi tukang rumah ada kayu, kata nate tu tukang ni belah aku tak betul, tak ada kayunya. Kata engineer manusia lebih payah daripada engineer rumah. Nak bikin manusia payah, tuan-tuan. Bukan mudah, lama dah mengajar ni, lebih pada 20 tahun dah mengajar. Nah, berniaga atau berjual beli amat penting untuk keperluan hidup manusia dalam mencapai kemakmuran dan dalam hal pertukaran harga barang. Hendaklah dilaku dengan jujur dari kedua belah pihak. Kok mana-mana dalam hidup lo ni kena ada nego. Tapi negolah dengan jujur, jangan nipu. Betul-betul jujur. Dari sudut cacaknya royak molek, dari sudut kualitinya royak molek. Oh, bagi kawai kelah A, bagi kawai kelah A. Tukarlah bagi kelah A. Ni, duduk dalam shopping. Siapa mari mesin rupuk gelas sambal tak butuh. Kenapa rupuk gelas sambal? Orang ambil akal buat obat. Rupuk gelas sambal dia boleh buat obat. Tak butuh. Ngepek dalam shopping room. Batak duduk sana ni butuh main-main. Kelik mari pasal rupuk gelas sambal sorak pun tak butuh. Dalam shopping banyak usaha penipuan. Siapa-siapa nego shopping kena jaga. Tak usah masuk neraka, jagalah. Nego ni tak kena edar, dah masuk neraka sebagaimana Nabi sebut dalam hadis lain, wala bai'u ba'dukum ala ba' wa kunu ibadallahi ikhwanah. Nah, dalam bab jual beli jangan kita tipu orang, jangan kita jual beli atas jual beli orang, jangan sekali-kali. Dah, jangan beratah jual. Contohnya, dah abang nak jual tanah 100,000. Tuan-tuan kena ada 100,000. Dah, ada si A nak juga. Maka dia tawar dengan 150,000. Kita tuai tanah pun bui 150,000. Sedangkan si A hok mula-mula mari 100,000, kote. Ini maksud Nabi, jangan jamu beli atas belian orang lain. Dah orang lain setuju dah dengan 100,000, tuai pun setuju, kita nak kita juga, kita rela tambah 50,000, 150,000. Ni ramai orang kita beli tanah wak ni. Tuan-tuan tahu, boleh kan tuan-tuan, tanah tu haram tuan-tuan. Ni hadis ni hadis sahih dua-dua ni. Wala bai'u ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan kamu jual beli atas jual beli orang lain. Kecuali dia kata hangpa tak sih tanah ni. Tak berani. Kita nak bayar 200,000, bayar. Tak apa dah, kita berani 200,000. Ini dalam bab nego ramah lagu ni. Kena tanah ni depan masjid, dekat dengan masjid tepi lebuh raya. Orang nak dah 100,000, nak orang nak boleh kau dia mau bayar 150,000 tu wis lalu kita berapa 150,000. Boleh kita. Ni rasa hebat kita. Api neraka menunggu jual beli sedemikian. Malaikat tulis kakak ni beli atas jual beli orang lain. Haram dan zalim menindas si A, si pembeli pertama. Nama mana? Ajak kau ramai tok nenek kita hari tu kita dengar cerita beli tanah harga 50 hia seka. Ada orang nak beli nak jual 50 hia seka, ada orang nak dah kita juga kita sanggup bayar 70 hia seka. 20 hia aja tekah. Boleh tanah seka rupiah. Siapa ke cucu nenek duk atas harta haram. Kau malaikat tidur tu kata. Takut malaikat tidur ada kata. Tak, malaikat tak tidur, tak makan, tak minum, tak beranak, tak sibuk ngasuh cucu, tak sibuk atas anak sekolah, tak ada. Kerja dia tulis as-sam'u wa ta'ah. Mu dengar tu hai perintah, mu tulis. Walaupun 20 hia, masa tu beza dengan orang pertama 50 hia, orang yang kedua 20 hia beza, 70 hia. Boleh kau orang yang kedua. Orang pertama nah teh tu tanah ni. Nyop lawuk gitu mau, kau orang 70 hia dengan aku. Sakit hatinya dia. Itu unsur nampak. Tidak adil, unsur kezaliman. Itu jadi haram. Jangan tu main. Lah ni mangkit balik isu ni. Kita rem balik, pusing balik. Orang nego duk amah ni. Jangan tuan-tuan. Biarlah tak lebih 50,000 pun. Sebab bagi tu haram kita atas tuai bagi jaga molek. Rasa duk nampak harta jaga sangat, nampak etek dosa ke pahala. Kalau dosa jangan buat. Celaka kita di akhirat tuan-tuan. Okey. Sikit lagi dah nak berhabis sikit. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan
bahawa orang yang menjual sesuatu barang yang cacat, yang sengaja tidak dilahirkan, tidak diterangkan kepada pembeli, maka ia sepanjang masa berada dalam kemurkaan Allah, dan malaikat pun melaknat mereka sepanjang masa. Kalau dia hidup 60 tahun dimurkai oleh Allah. Kalau dia hidup 60 tahun malaikat laknat dia. Kita nak tak hidup gitu. Kaya tapi tidak berkah. Buat gapo? Kita nak tidak kaya, ada rezeki, murah rezeki tapi berkah. Kaya hidup tak senang, hidup susah. Sebab apa? Rezeki yang dapat tak berkah. Buat gapo? Sebab kita ada pitih, ada RM1, kita nak untuk kegunaan dunia, nak pergi ke akhirat. Bukan nak kekal di dunia. Tak ada seorang pun kekal dunia mati belaka. Maknanya kita nak bawa pergi akhirat. Apabila bawa pergi akhirat, Tuhan akan nilai harai ku harap, halal ku harai hartamu. Kalau harai, tentulah bagi dapat dosa. Yuqaib alaihi, yu'aqib alaihi, akan dibalas ke atasnya dosa. Dosa di akhirat akan dibalas dalam neraka. Sipi mudah ya, bukan sipi payah. Di akhirat ni dua ya, neraka ataupun syurga. Jangan main-main. Tak. Oleh kerana perbuatan yang balasan yang demikian adalah wajar dengan keadilan, kerana yang melakukan perbuatan telah merosakkan peraturan hidup yang wajib dipatuhi untuk mencapai faedah bersama. Tak kata musannif, memang patut Tuhan laknat dia, memang patut sepanjang masa dia dalam keadaan jahat, Tuhan laknat dia, sehingga sesaat setiap masa siap je Tuhan laknat dia. Tak, memang patut sebab dia tu jahat, dia merosakkan keadaan hubungan dengan manusia atas kezaliman dia. Dah, hamba agak sekat tu dulu, insya-Allah. Hadis yang ke-49 kita sambung semula. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أغنى بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا، رب زدنا علما نافعا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.